Assalamualaikum semua. Saya sementara kita tunggu Haji Latif, saya kenalkan diri saya dan juga senaman tua ni. Hari ni kita tak buat sangat senaman tua pasal senaman tua ni memerlukan kefahaman. Tukar sikit saja faedah dia lain. Jadi mula-mula saya kenalkan diri saya. Nama saya Diki dan juga Zulkarnain. Macam apa, aktor yang famous kan, Diki Zulkarnain. Tapi memang ada kaitan pasal melalui isteri saya. Ada kaitan saudara dengan apa yang Diki Zulkarnain yang famous. Diki ni dalam bahasa antara bahasa Jawa maknanya macam tengkuk. Jadi saya kenal dengan senaman tua ni daripada zaman tahun 90-an. Daripada zaman tahun 90-an masa saya muda. Saya sangat amat suka mencari ilmu-ilmu kesihatan, untuk fitness semua. Jadi daripada zaman 90-an dulu, saya banyak mencari orang-orang yang dapat memberi ilmu macam Tuan Zakaria. Jadi banyak yang saya belajar. Juga antara pakcik isteri saya, dia adalah penasihat sultan untuk berbagai perkara dan saya juga mengambil ilmu daripada itu. Jadi banyak saya belajar. Saya juga belajar masak. Saya ajar masak di sekolah-sekolah. Kerja saya artis. Saya boleh dikatakan peringkat nasional juga. Saya dah buat untuk Cinggi, pernah buat di istana, pernah juga ajar menteri-menteri, juga buat MRT, lainnya di sekolah. Jadi kebanyakan saya kerja sebagai artis, freelance, mengajar, itu full time saya lah. Tapi juga saya ajar masak, ajar senaman, ajar perubatan, ajar macam-macam lagi lah. Jadi cukup alhamdulillah, saya hari ini insya-Allah saya dapat share sikit tentang pengalaman saya dengan senaman tua. Jadi senaman tua ini diasaskan oleh Profesor Azhar Ghani. Saya panggil dia profesor kerana pada tahun 20, saya pun tak ingat bila, dia memulakan universiti. Dan di universiti ini dia pertama, dan universiti ini di Malaysia pertama kali dia hendak membuat persilatan macam subjek akademik di sekolah, macam taekwondo di Korea. Lepas tu dia nak buat perubatan Melayu ni macam TCM di sini dan di China. Mana TCM yang boleh bekerja dengan hospital. Jadi kita panggilnya complementary. Maknanya perubatan tradisional yang bergabung dengan dengan hospital. Jadi saya antara batch yang pertama masuk universiti ni. Selepas saya di dalam universiti ni, kita belajar berbagai-bagai barang, berbagai-bagai cara, termasuk juga senaman, termasuk juga perubatan herba semualah. Jadi antara yang mengajar saya juga adalah penasihat raja tentang perubatan Melayu. Jadi daripada sana saya kenal dengan Profesor Azhar Ghani. Dan Profesor Azhar Ghani ni dia mendapat ni daripada arwah ayah dia yang keturunan sultan, dan juga daripada ibunya yang juga daripada keturunan raja-raja. Jadi saya masa mengambil ilmu senaman tua ni daripada awal, sampai satu masa saya juga digalakkan oleh dia untuk memohon berkat daripada Sultan Faham. Jadi saya pergi sampai memohon, lepas 2 tahun Sultan kata okey boleh datang. Jadi saya diberi ijazah lah. Jadi buat masa ni kalau sesiapa berminat untuk belajar senaman tua, ada juga seorang yang nama dia Cik Ibu Mahathir. Dia mengajar di Queenstown CC. Tapi saya tak ada kelas, tak ada saya cuma kadang-kadang ada murid-murid ni semua yang bila saya ajar masak ke, ajar art ke tiba-tiba sakit sini ke sakit sini, kita pun masukkan perubatan Melayu dan perubatan yang lain yang saya belajar. Jadi itu pengenalan tentang diri saya dan juga dari pengasas Profesor Azhar Ghani. Okay, daripada senaman tua ni, nama dia senaman tua pasal ilmu dia tua. Juga daripada perkataan petua. Daripada perkataan tua. Jadi bukan untuk orang tua saja,
Saya juga telah pernah sekali saya minta dengan kawan saya di kelas silat, saya minta dia boleh tak bagi saya ajar senaman tua ni pada murid-murid dia yang banyak budak-budak, banyak umur antara 13 tahun hingga 17 tahun. Lepas tu budak-budak ni semua dalam masa 10 bulan semua tinggi lebih daripada 2 inci, maknanya lebih daripada 5 cm. Sampai budak-budak ni semua kata pada saya, cikgu, takutlah pasal apa tiba-tiba tinggi, tiba-tiba saja. Itu satu. Juga ada antara orang yang stroke, bila dia kenal tentang senaman tua ni, dia datang berjumpa saya. Ada yang daripada Johor pun datang jumpa saya. Dalam masa 2 bulan hingga 6 bulan boleh berjalan, walaupun setengah badan paralyzed. Jadi antara senaman tua juga macam Cik Amruta ni masa kena sinus dia teruk. Dia kalau kena sinus minum air pun minum ais pun tak boleh. Jadi daripada senaman ni dia dapat terus tak ada sinus lah. Terus sinus. Juga ada seorang daripada Johor, dia pun kena sinus 5-6 tahun. Dia pergi doktor, dia kata tak banyak boleh ubat. Tetapi selepas buat senaman ni selama 5 bulan, setiap hari, setiap minggu 5 kali, sinus dia hilang tanpa ubat yang lain, dengan hanya pergerakan. Jadi senaman ni sangat penting, terutama sekali di zaman kita, kerana kita sekarang sangat tidak bergerakkan seluruh badan. Sangat tidak banyak pergerakan yang perlu tak dibuat. Kita tinggal dalam aircon ni kan. Kita tinggal dalam aircon bukan kata tinggal malam aja. Siang pun kerja pun aircon, pergi shopping pun aircon, macam ni pun aircon. Jadi antara sebab kita pakai hitam, rasa hitam ni dia absorb heat. Jadi bila absorb heat, badan kita tak sejuk sangat dah. Gitulah. Okey, jadi antara masalah-masalah yang senaman tua boleh juga antara banyak ramai yang sakit kaki. Jadi saya ingat lebih daripada 12 tahun lepas saya ajar di Singsar Sisi pasal nak cuba. Jadi banyak yang berlatih umur dia lebih kurang antara 30 lebih hingga 40 lebih yang sakit kaki. Selepas 4 bulan, syukur-Alhamdulillah 100% kaki sakit dia hilang. Kaki sakit hilang. Jadi hari ini saya akan tunjukkan sikit-sikit saja, tapi senaman tetua ni dikatakan adalah senaman Melayu. Banyak ramai orang Melayu pun tak tahu Melayu ada senaman. Tapi ini dikatakan dalam ilmu senaman Melayu. Yang saya faham, senaman tua ni adalah kumpulan daripada istana. Jadi banyak ilmu senaman ni daripada persilatan, daripada perubatan, daripada macam-macam lagi yang telah dikumpul dan disusunkan. Dan sangat banyak manfaat. Budak-budak nak tinggi, sakit kaki boleh kurang, darah tinggi boleh kurang dengan senaman. Tetapi macam Tuan Zakaria cakap, perubatan bukan saja ini sajalah, cuma ini antara satu yang penting. Saya juga ada jumpa dengan penasihat sultan yang dia menasihat sultan tentang herba-herba semua. Tetapi dia kata bila dia buat senaman tua ni, perubatan dia sangat mujarab, lagi cepat. Macam bila saya kena gigit lebah, saya kena gigit, sangat sakit. Saya jalan sampai bertimpang, tapi bila buat senaman ni, selepas 20 minit buat senaman, tiba-tiba bisa dia kurang dan saya berjalan macam biasa. Jadi ini antara senaman ni. Senaman ni dia banyak sangat senaman ni, tapi senaman ni dikurangkan pada 20 lebih senaman. Asasnya 20 lebih senaman, tapi kenapa banyak Melayu tak tahu tentang senaman Melayu? Pasal pengetahuan dia, nak belajar tentang dia banyak berpecah. Dia tak ada statik. Mana bila satu orang tu boleh buat macam ni, bila dia nak pakai untuk orang lain, dia kena senaman ni diubahkan. Jadi senaman ni di-customizekan untuk setiap orang individu. Mula belajar asas, tapi selepas tu di-customize untuk setiap orang. Jadi mula-mula kita kenal tentang cara arm dia. Hari ini saya kenalkan basic dia. Jadi bermula dengan nafas Melayu. Sebelum ini bukan senaman dia. Senaman dia bermula daripada tapak 9. Tapi sebelum kita belajar senaman, kita belajar nafas dia. Ya, ni antara apa yang bersama saya ni, ada yang tak tahu bahasa Melayu. Ada yang India, ada yang Cina.
Diorang tak tahu bahasa Melayu, yang boleh cuma Konida je. Jadi kalau nak tanya, boleh tanya bahasa Inggeris. Ada sesiapa sini yang perlu bahasa Inggeris? Tak ada. Semua boleh bahasa Melayu. Okay, saya bahasa Melayu. Kalau tak ada, diorang boleh translate. Pasal saya ada bagi yang interpretation dari English. Okay, pertama sekali, nafas Melayu. Nafas Melayu sangat penting kerana dengan nafas kita membawa masuk udara. Badan kita perlukan udara dan oksigen. Tanpa oksigen, banyak barang tak boleh pulih. Banyak barang tak boleh pulih. Cara sistem badan kita, kita memerlukan pemulihan setiap hari, setiap detik kita memerlukan pemulihan. Bila kita dah tua, pemulihan tu lagi slow. Jadi macam mana nak cepatkan? Ini antara dia nak cepatkan pemulihan. Jadi pertama sekali kita belajar nafas Melayu. Okey, senaman dia sangat senang. Maksud saya, cara dia sangat senang. Cuma saya kena explain macam mana nak buat dan kenapa manfaat dia untuk nafas. Kebanyakan kita bila kita bernafas, kita punya lungs saya buat walaupun saya ni artis, tapi awak kadang-kadang buat cara cepat lah. Jadi kita punya lungs lah. Kita yang lungs ni daripada atas kebanyakan dia udara masuk, udara keluar dekat sini je. Jadi kebanyakan kat sini kawasan ni udara yang basi. Maknanya banyak carbon dioxide, banyak udara basi dan banyak lendir-lendir dekat sini kerana kita jarang menggunakan paru-paru tu secara maksimal. Jadi sekarang ni pun ada atlet-atlet dia pergi ke gunung. Lepas pergi ke gunung, gunung tu kurang oksigen. Lepas tu bila dia nak kejar bola ke, nak lari ke apa, susah sikit. Jadi bila dia pergi ke gunung, dia punya lungs boleh expand, muscle dia semua expand, dia bergerak. Tapi kita tak perlu ke gunung, kita boleh masih mendapat kesihatan yang baik daripada mengambil udara. Jadi cara dia akan memaksimalkan udara yang masuk ke sini. Pasal kata ada sini semua banyak lendir-lendir dan kebanyakan udara tu selalunya kita bila bernafas cetek, macam tu je. Jarang kita nafas sedalam-dalamnya. Jadi sini semua tak digunakan. Bila tak digunakan banyak lendir dan banyak udara basi, carbon dioxide. Jadi pertama sekali bila kita bernafas, boleh semua berdiri. Kalau tak boleh berdiri tak apa. Siapa yang tak boleh berdiri, duduk saja. Okay, mula-mula kita angkat tangan. Angkat tangan macam ni. Okay, bila kita angkat tangan, kaki ada ukuran dia, tapi tak perlu kita ukur sangat. Buat masa ni, kaki di bawah bawah bahu. Lepas tu tangan macam ni. Okay, saya bagi tahu cara yang salah. Bila kita buat ni, kita nak nafas, tak boleh. Pasal kita sekarang ketatkan dada kita, paru-paru kita tak boleh expand maksimal. Jadi kalau kita buat macam ni pun tak boleh. Bila kita buat macam ni lebih kurang, ada ukurannya, ukuran sejengkal. Dengan ukuran ni, kita akan dapat bernafas, tarik nafas sedalam-dalamnya dan akan menggunakan seluruh ruang paru-paru. Jadi macam ni Tengok dulu Pertama sekali saya akan bernafas melalui hidung. Sambil saya nafas, saya dongak ke langit. Macam ni. Lepas tu bila saya buang nafas, saya buang nafas melalui mulut dan dagu ke dada. Itu yang pertama. Yang kedua, masa kita ambil nafas dan buang nafas, perut kita mesti kecut. Kempiskan perut dan jangan terkeluar. Bila kita terkeluar itu, kadang-kadang urapan akan terjatuh. Walaupun untuk lelaki dan juga untuk wanita juga terjatuh. Jadi kita kempiskan perut sambil kita bernafas. Sedia. Ambil nafas melalui hidung, tarik nafas sambil dongak ke langit. Tahan selama 1-2 saat. Hembus nafas keluar daripada mulut sambil dagu ke dada. Yang kedua, kita buat lagi sekali. Ambil nafas. Kali ni kita ambil nafas dan seberapa besar, seberapa dalam yang boleh. Tahan selama 1-2 saat dan hembus keluar dari mulut dan buang semua. Nafas yang ketiga, kita balance balik. Ambil nafas dengan lembut dan buang nafas dengan lembut.
Itu cara bernafas. Jadi cara ni, bila kita bernafas, kita akan ambil oksigen, dan semasa kita buat senaman ni, oksigen tu akan mengalir dan memulihkan dan membaiki otot-otot kita dan membuatkan otot-otot kita dan badan kita. So, untuk nafas maju. Yang kedua, yang tapak 9 ni, ini adalah senaman yang pertama mengikut adat-adat, adab dan adat pengetahuan Melayu. Bila kita mandi, kita menjiguskan kaki dengan air. Kita menjigus kaki ke air dulu. Lepas tu kita mandi daripada sini, kita siram sampai ke kepala, sebagai Tuan Zakaria cakap. Tetapi saya pernah mengalami, saya mandi dengan air panas. Lepas tu saya tak mandi saya mandi dengan kaki juga, tapi mandi air panas. Lepas tu masa umur saya 40 lebih tahun, saya mempunyai sakit kaki, sakit lutut semua. Nak panjat tangga pun susah. Lepas tu bila saya balik kampung, dia ajar saya mandi dengan air sejuk atau air biasa je. Jangan guna temperature. Kalau temperature tu sejuk lah. Kalau temperature tu panas-panas lah. Jadi kalau tak sakit, kita jigus dekat ibu jari. Air itu naik. Bila saya mengamal ni selama 2 bulan, kaki saya semua berangsur pulih. Otot-otot saya, urat-urat saya dikatakan lebih baik. Okay, jadi ni saya menggunakan bila kita pergi ke tapak 9, kita senaman dia bermula daripada ibu jari kaki. Ibu jari kaki Saya nak duduk pula. Saya tak pakai. Sekejap saya buka kasut Jadi ni saya ada gambar-gambar dia. Jadi tapak 9 bermula dengan ibu jari kaki. Jadi dia macam ni kita tekan ibu jari kaki je. Siapa yang boleh, dia boleh berdiri. Tapi siapa tak boleh, tekan sikit je. Tekan dengan ibu jari kaki macam ni. Tekan sikit, satu. Tekan sikit je. Bila tekan, kita boleh juga membawa berat badan kepada ibu jari tu. Ibu jari saja, yang lain tak ada. Tapak yang kedua, tapak 4 jari yang kecil tu. Tadi tekan 4 jari yang kecil, yang lain semua jangan. Jadi macam tu aja. Yang lain jangan tekan. Yang ketiga, dia macam satu bulatan, macam satu spiral macam tu. Jadi yang ketiga adalah tepi ni, kat sini, kecil, sini saja. Tekan sini sikit, betul. Yang keempat, seluruh tepi kaki macam ni Jadi kita tekan macam tu. Yang kelima, the heel kita tekan macam ni, berat badan tu kita tekan sikit macam tu. Sini tapak 6, the ball of the feet macam tu. Diri sikit. Dan tapak ketujuh adalah ruas di bawah 4 jari kecil ni. Ruas ni tekan. Daripada sini, nombor 8 adalah kat tepi ni, tepi ibu jari yang besar ni, sikit je. Dan 9, daripada berat badan ke depan, kita buka. Okay, ini yang tapak 9. Bila kita membuat tapak 9 ni, dia mengikut peraturan dia, mengikut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dia akan activate kita punya saluran darah. Jadi start, bila kita buat ni, start kita rasa dekat sini sekarang dah rasa sejuk sikit. Masa ada pengaliran darah. Lepas tu jadi tapak 9. Tapak 9 dia juga bila saya gunakan untuk wanita yang mengandung. Boleh duduk Untuk wanita yang mengandung, banyak wanita mengandung, diorang mengalami saluran darah tak berapa bagus. Jadi untuk wanita, kebanyakan wanita yang mengandung, dia pasal dia tak otot-otot dalam dia pun, yang support gland dia pun tak kuat. Jadi dengan senaman ni, senaman yang nafas tu sama dengan tapak ni, bila kita combine, boleh membalikkan posisi bayi tu dalam kandungan supaya di ruang yang baguslah. Okay, jadi cara dia macam ni Kita bila dah buat saluran darah tu, wanita tu yang mengandung tu, dia akan tangan macam ni, dia angkat tangannya macam ni. Bila dia angkat tangan ni, dia ambil nafas. Tapi pasal dia tak boleh tinggi sangat yang tu dia buat pertama. Bila dia ambil nafas, yang kedua dia tahan nafas kejap, dia tolak pinggang ni ke bawah ni, yang sini, dia tolak ke depan sikit. Jadi bila dia buat macam ni, dia akan tolak bayi tu ke depan, dan kita punya ribs ni kan akan kontrol bayi ni supaya center balik. Jadi dia buat macam ni.
Jadi isteri saya mula-mula belajar ni semua pasal 15 tahun, kahwin tak ada anak. Jadi bila saya belajar ni semua, bila isteri saya mengandung, isteri saya syukur-alhamdulillah dapat melahirkan anak umur 42 tahun macam natural. Walaupun dah 42 tahun, pergi specialist pun kata tak boleh. Semua dah tak boleh cara dah. Tapi bila saya pakai cara ni, syukur-alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi juga banyak doa lah, banyak berdoa. Jadi ini cara untuk wanita mengandung, macam mana wanita mengambil nafas dan dia naikkan rib cage dia untuk kontrol dia punya posisi bayi tu. Lepas tu dia tolak ke depan sikit sambil dia ambil nafas. Lepas tu turun. Itu bila kita combine nafas Melayu dan tapak 9 ni, saya nak memberitahu macam mana daripada asas ni dia boleh berpecah untuk wanita mengandung. Dan juga kalau untuk orang yang berlatih, saya pernah mengajar di sekolah menengah Hwa Chong Institution. Jadi masa saya ajar diorang, saya ajar tentang ni semua. Jadi bila diorang atlet team, jadi saya suruh ambil rekod macam mana perubahan ke apa-apa yang baik ke apa tak baik. Dalam masa 2 bulan lebih, diorang report pada saya yang kurang injury, kurang sakit. Jadi improvement diorang punya performance improve. Jadi ini antara faedah-faedah senaman tu. Okey, jadi untuk senaman yang dia ada banyak senaman, saya tak ikut sequence lah. Saya cuma tunjukkan sikit-sikit lah. Jadi antara senaman dia ada satu yang dipanggil Labo 2. Yang ini bagus untuk orang yang sakit lutut. Kalau nak cuba boleh, cuma boleh berdiri. Lepas tu yang sama-sama dengan saya ni boleh minta tunjukkan lah. Okay. Yang pertama sekali, kaki di bawah bahu. Kaki di bawah bahu. Lepas tu tangan letak di pinggang. Menggunakan tapak 5 pada sini, pusing kaki ke kanan. Kalau boleh kita buat bulatan. Lepas tu gunakan pinggang untuk membuat bulatan yang cantik. Slow-slow sikit, jangan cepat. Slow. Kita ikut putaran jam clockwise. Pusing 1 2 3. Lepas tu kita sekarang counter clockwise melawan putaran jam 1 2 3. Pelan-pelan jangan cepat. Lepas tu kita buat nombor 8. Macam ni. Kita buat nombor 8. Buat pelan-pelan saja. Kita buat dalam 5 kali. 5 kali nombor 8 ni. Lepas tu kita buat nombor 8 depan. Tadi ke tepi, ni sekarang ke depan. Buat pelan-pelan, biar nombor 8 tu cantik bulatan. Buat dalam 5 kali. Selepas tu menggunakan tadi tapak 5 ni balik ke asal. Jadi bila kita buat ni, kita ambil nafas lagi sekali. Nafas Melayu. Dan tangan macam ni, jangan taruh rapat, jangan taruh terlalu besar. Macam ni, ambil nafas sambil dongak ke langit. Tahan nafas sebentar, baru buang nafas melalui mulut. Kempiskan perut jangan nafas, jangan terlepas. Ambil lagi sekali. Lepaskan nafas. Ambil lagi sekali. Lembutkan, buang nafas. Lepas tu senyum sikit. Senyum ni penting. Pasal apa? Ya betul, senyum ni penting. Ada satu orang tu dia karate master. Jadi dia selalu muka macam gegarang lah. Tapi dia darah tinggi. Jadi bila latih kita suruh dia senyum lah. Bila dia senyum, selepas berapa minggu, tak tahu macam mana. Tak ada ubat yang berbeza.
mungkin dia ada makan ubat juga, tapi tak ada yang berbeza. Darah tinggi dia turun. Masa dia kata dia belajar senyum. Jadi senyum itu penting. Bila kita senyum, ada apa, cara kita berperasaan tu tak ada stres. Pasal kita, kebanyakan kita ni di Singapura ni dah terlampau banyak streskan akal kita, terlampau banyak streskan kita, terlampau banyak streskan otot kita semua. Jadi bila kita stres, yang otot-otot ni pun terikut. Bila terikut, dada pun terikut, jantung terikut, hati terikut. Jadi bila kita senyum, kita bagi signal kepada badan kita relax. Body relax. Lepas tu bila kita bernafas, tahu tak macam apa? Ada juga saya belajar dengan seorang lagi cara pernafasan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila nafas tu, bila kita kata nafas ni kat luar kan. Bila kita nafas kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kat bawah kan. Jadi nafas tu Rahmanirrahim ke bawah ni. Satu circle. Itulah. Okey, jadi itu labur luar. Kita dah buat kaki kanan, saya ingat baik buat kaki kiri. Kalau tak ada tak balance nanti ya. Satu ringan, satu berat. Tak ada satu apa, dan di dalam satu tepat, satu slow. Jadi untuk kaki kiri, kita buat labur luar. Pusing di tumit kiri, tangan di pinggang. Lepas tu buatlah bulatan, ikut putaran jam 3 kali, perlahan-lahan Lepas tu melawan putar jarum 3 kali. Lepas tu kita buat nombor 8. Nombor 8 ni macam ni. Nombor 8 tu buat bulatan besar-besar. Jangan buat cepat, buat slow je. Gunakan pinggang. Kalau tak boleh buat bulatan tu cantik, gunakan pinggang. Selepas buat 5 kali, kita buat nombor 8 yang ke depan pula. Macam ni. Buat slow sikit. Buat macam cantik sikit. Nombor 8 tu bulatan dia cantik sekali. Buat 5 kali. Selepas buat, kita ambil nafas 3 kali. Lepas tu senyum. Jadi itu untuk labur luar. Jadi boleh sekarang saya bagi senaman yang satu lagi. Boleh duduk. Senaman satu lagi ni, jadi dalam senaman Melayu, senaman tua ni ada senaman yang berdiri, senaman yang duduk, senaman yang berbaring dan senaman masa pergerakan. Senaman masa pergerakan. Jadi antara senaman yang duduk, ini saya tunjukkan tak perlu buat. Antara senaman yang duduk dia macam ni. Jadi ini saya lama saya tak belajar, saya tak tunjuk senaman tu masa dengan kerja saya dengan ajar yang lain semua. Jadi lama sangat saya tak buat senaman tu. Cuma baru-baru ni saya telah dipanggil semula oleh Profesor Azhar. Dia kata ni ada murid yang nak belajar, kita sebarkanlah untuk membawa kebaikan, insyaAllah. Jadi antara senaman yang saya jarang buat tapi baru-baru ni saya sudah mula membuat. Senaman ni sangat bagus untuk kalau kita ada spare tire ni, sangat bagus. Lepas tu spare tire tu bukan pasal lemak saja. Spare tire ni kadang-kadang ada muscle yang boleh menguatkan pinggang, dan dia akan dapat bawa dapat menjaga kita ni otot-otot, banyak support otot-otot kita macam liver, kidney semua. Jadi antara senaman dia macam ni. Buat tangan macam tangan Melayu dikatakan. Lepas tu sini siku bertemu dengan lutut. Macam tu. Kalau mula-mula tak boleh buat macam tu saja. Pelan-pelan. Jangan buat tak laju. Macam tu saja. Pelan-pelan. Jadi bila kita buat latihan ni, secara tak langsung juga kita juga stretching masa-masa di lower di pinggang. Belakang pinggang. Nampak macam ni. Jadi kita buat, kalau ada orang dia buat 3 kali, 7 kali, 10
11 kali, 21 kali. Buat pelan-pelan, jangan buat kuat macam ni. Jadi ini senaman yang sangat bagus. Lama-lama kebanyakan orang bila dia sling down pun sini tak boleh turun. Tapi menggunakan senaman ni, kalau dia sling down, sini boleh turun supaya tayar dia boleh turun. Dia juga kepingan. Tapi jangan macam tu kan. Jangan macam apa, leher semua. Jangan buat terlampau cepat, jangan buat terlampau lebih daripada yang kita mampu. Itu yang itu senaman ni. Senaman siku dan lutut ni juga diamalkan oleh pesilat-pesilat untuk buat siku dia. Jadi bila dia buat siku, dia macam tu, dia letak rasa. Dia letakkan apa, pasir ke apa, lepas tu dia letak gitu. Jadi siku dia bertambah kuat. Jadi ini nama senaman ni siku bertemu lutut. Lepas tu disebabkan masa, ada satu lagi yang saya boleh tunjukkan senaman dia. Disebabkan masa, saya tak boleh panjang-panjang sangat. Dia pun dah masuk waktu apa, dah 6.20. Tak lama lagi masuk. Okey. Siapa nak balik ke apa. Jadi saya katakan satu senaman lagi. Satu senaman ni, kalau semua boleh buat, senaman ni macam ni. Dia katakan sampai tangan. Sampai tangan ni macam ni Kita ambil langkah seberapa yang boleh. Lepas tu kita sampai ni lurus. Lepas tu kita sampai ke tangan betul. Yang ini, untuk ni jangan melebihi 3 jari. Sampai macam ni. Jadi lepas tu kita berdiri balik. Lepas tu buat sebelah kiri. Macam tak, tapi senaman ni sangat bagus. Pasal dengan senaman ni, tanya diorang, saya umur 61 tahun. Baru ni saya masuk Malaysia, angkat beg. Lepas tu eskalator tak jalan. Lepas tu diorang nampak saya berlari dengan beg dua step. Diorang pun tak boleh buat. Jadi dengan senaman ni kita nak panjat tangga senang. Nak panjat tangga, nak panjat apa, bukit semua lebih senang. Nampak macam silat. Jadi nama senaman ni sampai ke tangan. Macam kita nak salam gitu. Tapi bila kita boleh buat macam ni, nak panjat tangga semua senang. Jadi siapa nak apa, kalau siapa tu ada boyfriend untuk jangan macam tu. Cuba buat tu. Akan rasa dekat sini sikit. Lepas kita buat 7 kali ke, 11 kali ke, 21 kali, kita ambil nafas lagi sekali. Jadi antara senaman-senaman dia juga, kalau kita tahu susun dia, cara-cara dia, untuk budak-budak boleh tinggi. Yang kedua, kita boleh juga melatih supaya akal, dia kata left brain dengan right brain boleh coordinate faster. Jadi ada juga antara senaman-senaman ni yang boleh menaikkan kita punya akal, intelligence. Pasal ada coordination antara left brain dan right brain boleh lagi cepat dengan antara senaman-senaman. Saya ingat daripada sini yang saya pergi saya suka belajar apa-apa, telah diberi kesihatan akal, kesihatan otak. Juga antara dia ada senaman-senaman untuk wanita sebelum mengandung dan selepas mengandung. Juga ada senaman-senaman yang banyak orang sekarang yang sakit kaki, kita boleh gunakan senaman. Lepas tu ada juga senaman yang saya gunakan untuk olahraga luar dan olahraga luar. Macam tadi yang kita jalan tu kan, dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW bila dia jalan cepat kan. Jadi saya tak tahu macam ni jalan, tapi daripada sini saya belajar macam mana nak jalan cepat. Jadi caranya macam ni Kebanyakan kita bila berjalan, kita berjalan macam ni, kita tak tentu arah. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita jalan, berat badan kita tak seimbang. Jadi pasal apa? Kita jalan macam ni, kerana kaki kanan macam ni. Jadi bila kita jalan selama 20 tahun, 30 tahun, berat badan kat sini lama-lama sakit lah. Pasal sini yang banyak menanggung berat dia, kat sini kurang. Jadi bila menanggung berat, lama-lama umur 40 lebih, 50 lebih mula sakit. Yang kedua. Yang ketiga, masa berjalan, dia berat badan dia ke belakang. Jadi jalan macam ni. Bila berat badan ke belakang, sakit pinggang lah. Berat badan ke tepi,
sakit sini, kanan ada sakit sini, sebelah. Jadi macam mana nak jalan cepat, nak jalan lurus? Cara dia yang pertama, itu pasal tapak 9 tu, macam mana kita menggunakan tapak tu untuk berjalan lurus. Jadi banyak kebanyakan bila kita buat senaman-senaman Melayu ni, cara kita berjalan dengan pernafasan kita macam ni pun kempis. Jadi nampak handsome lah sikit kan. Jadi bila kita jalan straight. Lepas tu bila kita jalan, kita bayangkan satu point tu yang kita nak jalan. Jadi macam ni, katalah ada satu point dekat sini, saya pilih satu point, saya jalan. Bila saya jalan, kaki saya tak ada tapak kaki saya tak ada ke tepi, tak ada ke belakang ke apa, semua menuju ke depan. Itu satu. Yang kedua, bayangkan kita tulang belakang ni semua, badan macam alif ke depan sikit bila kita berjalan. Jadi jangan jalan kepala dulu, bukan macam ni. Ini tak betul. Kita jalan seluruh tulang belakang tu macam alif, dan kita berjalan depan sikit dan kita jalan lurus. Jadi teknik ni telah digunakan di Olimpik. Jadi bila dia berlari, bayangkan bila dia berlari, kalau orang tu lari macam ni kan, lari macam ni, nampak kaki dia macam ni, dia lari. Dia kalau luruskan, mana dia dah bertambah 20 cm, 2 cm atau 3 cm. Untuk 100 meter ni sangat penting tau. 2 cm dan 3 cm tu akan menambah untuk mereka lagi-lagi nampak macam lagi cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakan pelari tak sedar dia lari buat macam tu. Dia tak lari ikut dia punya lurus lah. Jadi bila berlari lurus, dia tak buang, tak ada jarak yang tak pakai. Semua jarak, semua cara dia ikut haluan selari, tak ada wasted motion. Yang kedua. Yang ketiga, bila dia berat badan ke depan, berat badannya akan menolong untuk dia berlakar. Jadi dia macam ni. Berat badan dia tolong dia ke langkah. Jadi dia tak ada menggunakan, dia tak ada jalan slow. Jadi dia jalan slow, berat badan ni banyak static. Bila kita jalan cepat sikit, kurang static, sebenarnya kurang tekanan pada kaki. Pasal apa? Is potential kinetic movement, bukan static. Lepas tu satu lagi, masa berjalan tu, menggunakan senaman Melayu ni pun ada cara untuk bernafas. Jadi cara dia nafas macam tu. Itu pasal orang dulu dia walaupun lelaki atau wanita, dia pakai bengkung. Walaupun bukan Melayu, dia pakai bengkung untuk supaya bila dia jalan, tulang dia tegak, dia bernafas dan dia dapat ke depan sikit. Itu antara faedah-faedah senaman tua yang saya belajar. Jadi sangat banyak faedah lah. Jadi senaman ni saya rasa sangat penting. Macam saya belajar perubatan, macam sama juga macam Tuan Zakaria, perubatan ada di jasad, ada di akal, ada di hati, ada di batin. Bila kita gabungkan ni semua, jasad, senaman dan juga pemakanan kita dan cara kita bergerak. Jadi saya belajar senaman tua ni. Dengan senaman tua ni banyak saya yang temu, yang mengurik sampai sakit, macam-macam sakit. Ada banyak yang senaman tua ni boleh memulihkan tanpa bayar 1 sen pun. Ini adalah ilmu yang sangat penting, pasal tak perlu 1 sen pun kita boleh membuat perubatan pada diri kita. Yang kedua, tak perlukan orang lain. Pasal senaman ni macam food reflexology, ada unsur-unsur food reflexology yang kita buat untuk diri kita, tak perlu orang untuk buatkan. Jadi saya rasa kalau ada yang nak belajar senaman tua, sangatlah bagus, kerana kita depend on diri kita dan kita membaiki diri kita. Lepas tu bukan ini saja, juga buat pemakanan, belajar pemakanan, belajar betul-betul yang lain tentang perubatan Melayu ni sangat hebat. Disebabkan kenapa perubatan Melayu ni di Kepulauan Melayu, di Malay Archipelago ni sangat penting, kerana sinilah bangsa-bangsa lain semua datang. Pertama sekali di Silk Road, tapi itu untuk hemisfer utara. Bila ada perkapalan, ada kapal semudai, di sinilah North Hemisphere, South Hemisphere bertemu, East dengan West bertemu. Jadi pertama kali
banyak bangsa-bangsa yang datang sini, ilmu dia sangat hebat. Itu yang pertama. Yang kedua, herba-herba di sini, mengikut yang saya tahu cerita dia, bila badai semasa Nabi Nuh tu, di Amazon dan sini saja hutan dia sangat tua, tak ada terosak oleh banjir. Jadi bayangkan kalau obat di China, obat di tempat lain semua sangat baik, sangat bagus, memang betul bagus. Bayangkan obat kita berapa banyak pokok yang sangat lebih daripada banyak negara yang lain. Jadi perubatan di sini sayang kalau kita tak belajar. Lepas tu saya banyak murid-murid yang bangsa lain, bangsa Melayu juga ada. Jadi murid-murid ni semua saya ceritakanlah tentang ilmu-ilmu yang ada dekat sini. Dikatakan ilmu-ilmu Melayu, ilmu-ilmu perubatan Melayu, dan juga ilmu-ilmu diorang daripada negeri Cina, daripada India. Saya kata belajarlah, pasal ini semua sangat penting. Inilah dia yang datang pada kita, yang kita ambil sebagai ilmu Kepulauan Melayu. Itu saja. Saya nak, kalau ada apa-apa sebersikit je saya tak apa nak belajar ni sebenarnya makan masa sekurang-kurangnya 10 jam. Lepas tu kalau tahu tentang pemakaian asasnya kurang-kurang 4 bulan. Jadi saya minta maaf daripada diri saya dan juga pihak saya dan juga yang sama dengan saya ni, kalau saya tersilap, kata tersilap buat, saya minta maaf. Saya pun bukan kata saya ni expert nama tua, saya pun cuma mengambil rasa, mengambil ilmu daripada pengasas, daripada orang-orang yang sangat berilmu. Terima kasih. Terima kasih semua. Assalamualaikum.